Okay, hari ni topik kita akan membincangkan tentang isu wanita sikit. Tapi before that, kita akan tanya dulu pendapat salah seorang lelaki lah yang ada kat dalam dunia ni. Kalau I period, I minta you belikan I pad, you pandai beli tak? Tak pandai. Kalau I minta, sayang pad dah habis, tolong beli? I minta gambar. Oh, so you tak tahulah apa beza sanitary pad yang ada kepak ke, yang tak ada kepak ke, panjang ke, pendek ke? Memang tak tahu lah. Jadi saya kena educate awak dulu ke, baru saya educate orang? Bagi pamphlet pun boleh. Apa? Bagi pamphlet pun boleh. Bagi pamphlet pun boleh? Kita ni kurang tak pandai, boleh je baca. Nak tak nak je. Okay, so okay, I akan tunjuk lah, tengoklah. Hai, Assalamualaikum. So welcome back to my YouTube channel. My name is Siti Hawa and hari ini kita akan berbincang tentang satu masalah wanita, iaitu pemilihan sanitary pad yang bersesuaian semasa kita tengah period. Macam mana kita nak pilih sanitary pad yang bersesuaian? Okay, ada ada banyak sangat brand yang kita boleh choose from sanitary pad. Bergantung kepada size, bergantung kepada material, bergantung kepada brand. Ada orang dia suka beli brand yang mahal-mahal, ada orang dia tak kisah asalkan sesuai untuk dia. Okay, personally, I cerita pengalaman I sendiri dan benda yang terjadi in real life sepanjang I sekolah asrama dululah. Masa kita sekolah menengah terutamanya, sebab kita dah mula dapat height, ada adik-adik ni yang dia pun tak pandai pilih pad tau. So maybe ayah hampa bagi RM150. So kita ni nak berjimat-cermat. So kita akan cari sanitary pad yang paling murah sekali. That is what happened to me. That was what happened to me. Sorry, cikgu grammar. So itu adalah apa yang terjadi dekat I. I akan pilih pad yang paling murah sekali, dan pad yang paling murah tu I akan pakai daripada day 1 sampai day 7 period. Sebab kita nak jimat lah. Okay, sebenarnya itu pemilihan yang salah tau. Kalau boleh, beli pad mengikut blood flow. Jadi dalam loker kita, dalam almari kita, tidak semestinya kita ada satu brand dan satu jenis sanitary pad sahaja. So video hari ni I rasa sesuai untuk adik-adik sekolah, tapi segan nak tanya orang. Kadang-kadang orang pun rasa macam, apa ni tu pun nak tanya. Itu untuk adik-adik. Yang kedua, mungkin untuk kakak-kakak yang tak pandai juga, jangan risau. Tak pandai, kita ajak bagi pandai. Yang ketiga, untuk suami-suami ataupun bapa-bapa yang nak ajak anak-anak ataupun nak belikan untuk anak-anak, nak belikan untuk wife, this is a good video for you lah. Pengalaman masa sekolah memang ramai sangat kawan-kawan I sendiri yang selalu bocok time tidur. Mangkit-mangkit pagi penuh peta colour merah atas katil sebab tak pakai sanitary pad yang bersesuaian sebelum tidur dan tak lapik katil dengan kain batik. Yang kedua, mungkin sebab pemakaian seluar dalam yang tidak bersesuaian untuk orang yang period. Satu lagi cerita I dulu, I sekolah dekat Baling, Kedah. Baling ni kawasan pedalaman lah. Ada orang yang datang daripada family yang susah. So, kadang bila kita tengok seluar dalam pun dah uzur, getah pun dah tak cekang kuat lah. Antara faktor-faktor mudah bocor ni adalah seluar dalam yang tidak bersesuaian dengan saiz badan lah. Sambil-sambil kita go through sanitary pad yang I dah beli, I dah pakai, kita kena pakai dulu baru boleh bagi review. Basically semua ni I beli sendiri, not sponsored, dan pemilihan brand ni bukannya pemilihan brand berdasarkan apa yang I suka. So kita mula dulu dengan Maximum Security Night Secure Disposable Panties. Ini pun I first time beli, I tak pernah pakai sebelum ni. Dalam satu kotak, satu packaging ni ada 2 panties. Satu I dah pakai untuk I test, satu lagi kita ambil lah daripada dalam. Ingat aku nak tunjuk apa yang aku dah pakai? Kodok lah, aku ambil yang baru lah tunjuk kat hampa. So dia macam ni. Okay, ini size L ke XL. Again, I pakai tibai ambil saja daripada rak. Bukannya bermakna aku size L ataupun XL. Dia body fit design, warna purple in midi cut. 2 panties ada dekat dalam ni. Dia cotton panty light. Dia berbuat daripada cotton tapi rasa macam pakai seluar dalam biasa saja. Lembut. Dia ada lah kat sini jenis unscented, tak berbau, size L ke XL. Dia ada banyak jenis. Okay, so sekarang I buka Dia macam pampers budak lah. Tapi orang tua pakai. No shame pakai saja. If you need it, use it. Kalau hang perlu period banyak, waktu malam tidur selalu bocok katil, ini penyelamat. Okay? Kalau kat belakang ni adalah, ini kalau ada, nampak tak? Ini kalau ada stiker ni, maksudnya ini kita pakai dia duduk kat belakang lah. Okay, dia fit. Lihat ni, dia punya bawah lah. Mari kita tunjuk bahagian dalam apa ada. Daripada sini sampai ke belakang ni. Ni kalau hampa belajar anatomi kan, koksid, tulang belakang kita, spinal tu yang bahagian bawah sekali. Dia boleh tutup kita punya koksid, punyalah maximum security daripada depan sampai ke belakang, sungguh dia tutup. Sangat baguslah for me.
Cumanya kalau hampa period boleh pakai waktu malam sebelum tidur. Tapi kalau I tak akan pakai menstrual panties ni sahaja. Mungkin I akan rasa lebih selesa kalau I doublekan dengan seluar dalam sendiri jugalah. Sebab kalau jenis pungkok butt cheek besar, dia tak tutup lah. Hampa tengok belakang dia. Harap hampa faham lah. I tak tahu nak harap macam mana. Sebab kadang-kadang orang dia nak dengar review A-class sebelum dia beli. Tapi bila kita review tak habis, sekejap lagi dia beli, dia wah terkeluar pungkok aku. Tapi jangan risau sebab dia tetap secure. Period takkan bocok melimpah-limpah keluar. Yang kedua, I nak tunjuk, ni I beli value pack. Kita ni kalau beli memang kena beli yang murah, value pack. Cortex Total Protection Overnight Wing. Okay. Bila beli, hampa kena tengok lah hampa nak beli overnight ke, overday ke, overday tak lah. Tapi kalau I, tak kira lah dia cakap overnight ke, apa ke. Kalau I period heavy flow, I akan tetap pakai overnight untuk daily use. Rise Up Guard, dia ada, sekejap I tunjuk. Rise Up Guard, dia ada macam, nampak macam pad kecil, dia lekat kat pad yang panjang. And dia ada kepak. Han jangan ingat kepak ni, I believe I can fly. Woo! Dah. Dia tak fly lah. Yang fly. Super absorbent center funnel absorb sudden gushes directly at the source. Maksud dia, sometimes orang period ni bila darah keluar tiba-tiba macam tu. Especially kalau kita mangkit daripada duduk kan. Duduk elok je flow dia, tiba-tiba mangkit. So dia boleh membantu untuk absorb sudden gush of blood. Side barrier dia lembut, protect daripada leakage, daripada bocor. And dia provide 50% wider back protection coverage. Maksudnya kat bahagian belakang tu lebih lebar. So bila lebih lebar, dia membantu untuk prevent bocor ke kiri ke kanan. Ni dia. Ni dia tunjuk hampa. So ini adalah yang ni lah I tunjuk ni, Cortex Overnight Wing. Panjang dia adalah 32 cm overnight. Dia ini yang safeguard tu. Dia nampak macam satu pad kecil ditampal pada satu pad yang panjang. Atas ni bahagian depan kat vagina, belakang ni bahagian untuk bahagian pungkok kita lah. So dia lebih lebar kat kiri kanan untuk mengelakkan bocor ke seluar dalam kita. Dan ini adalah dia punya kepak lah, dia punya wing. Wing ni hampa kena buka packaging sini. Inilah wing ni. Ada dulu orang tak kerti pakai tau. Hak bahagian cotton ni dia pergi lekat dekat seluar dalam. Hak bahagian gum ni lekat kena dia punya vagina. Allah, haru depa. Okay, next selepas Cortex kita ada Sofie Cooling Fresh 25 cm. Dia pun tak claim ni untuk overnight ke apa ke. So I would say 25 cm, 24 cm ni sesuai lah untuk kita pakai hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5. Tengok blood flow kita macam mana. Again the important thing is our blood flow. Dia punya ketebalan sangat nipis. Cutting adalah straight saja. Dia tak ada besar kat belakang macam Cortex macam overnight tadi, dia tak ada besar kat belakang. Bila dia nipis, maksudnya dia offer good absorbency. High chances dalam dia ada gel, cellulose gel. Cellulose gel ni yang akan bertindak untuk menyerap darah-darah kita. Dan bila kita basuh pad yang penuh darah, kalau kita pakai gel, kita tak akan dapat perah sanitary pad kita dengan baik. Hampa boleh tengok video lama I cakap kat I share dengan hampa, nak basuh pad ke, tak payah basuh pad ke, apa hukum mufti cakap, apa fatwa dia. Terpulang hampa nak basuh ke tak basuh, I don't judge. So kebanyakan orang, dia akan buat apa? Orang yang suka basuh ni, dia akan koyak sanitary pad ni, buang cellulose gel dalam jamban. Lepas tu dia rasa, lega pad aku ni dah tak ada cotton, dah tak ada gel, boleh perah dan buang dengan bersih lah. Sedangkan dia buang gel dan cotton dalam jamban tu boleh menyebabkan kerosakan, longkang tersumbat, loji tersumbat. No, don't do that, okay? So kalau suka pakai yang nipis, especially non-Muslim, kalau pakai baju pendek ke, pakai skirt kan, nampak one layer kat belakang kan, selalu orang sukalah pakai sanitary pad yang nipis-nipis. Okay? Oh, satu lagi. Sofie Cooling Fresh ni, kalau hampa tanya I won't repurchase lah. Pasal dia punya cooling sensation tu padu Ramai orang suka, tapi I sendiri I tak suka lah, not to my liking lah. So, tapi ada orang suka, I tahu ada orang suka. So, preference masing-masing, okay? Next, I nak share Libris Secure Fit. Senang nak charm sebab dia same colour. Okay, ini 24 cm value pack. Like I say, I memang akan beli value pack. So for me, kalau hampa blood flow dah tak banyak, darah pun dah tak penuh dengan cepat, boleh start pakailah yang ni. Start pakai yang ni walaupun hampa punya blood tu tak banyak sangat, tak kotak sangat, tapi janganlah pakai satu pack ni the whole day. Tolonglah tukar once in 3 to 5 hours macam tu lah. Bergantung kepada hampa punya tahap berpeluh, hampa punya tahap gatai. Antara faktor-faktor kita boleh gatai dekat bahagian celah kelangkang tu adalah sebab kita pakai sanitary pad
lama lah tak basuh. Okay? Bila period ni, humidity kita tinggi meningkat sebanyak 85%. Dia bukan sebanyak 85%, dia meningkat ke 85%. I ada baca satu artikel ni. So, disebabkan humidity kita tinggi, kita senang berpeluh. And then ada friction antara kita punya vagina, kita punya celah kangkang dengan pad. So, benda-benda ini boleh menyumbang kepada gatai, redness and rashes. Period tidak menyebabkan celah kelangkang kita ataupun bahagian vagina kita gatal-gatal. And it is not normal. So, antara cara yang mudah untuk menyelesaikan masalah gatal-gatal ni adalah dengan memilih sanitary pad yang sesuai, which is materialnya adalah cotton. Okay, this is Librace Sensitive. Okay, nama pun Sensitive. Dia 100% common allergen and fragrance. Tak ada dye, tak ada allergens, tak ada fragrance. Okay, so sesuai untuk orang yang berkulit sensitif lah. Okay, this is the size 24 cm. Dia tak ada wing, dia tak ada I believe I can fly. So boleh pakai hari keempat, hari kelima bila period dah tak heavy. Ada tapi tak heavy. Macam tu. Dia tidak nipis sangat tapi dia tidak terlalu tebal. Rasa soft, rasa lembut. Skin friendliness at its best. Gentle and delicate top layer. Dia sangat selesa. Seriously, I would recommend lah untuk orang yang kulit sensitif pakai this one. Warna pun cantik, very pastel-ish. Cuma kalau hampa sensitive to fragrance kan, please avoid pakai sensitive ni. Kalau hampa jenis tak sensitive to fragrance, boleh go with sanitary pad yang ada bau sikit. Sebab bila kita datang haid, sometimes kita ada bau tau. Sebaiknya memang orang akan bersihkan diri regularly, mandi regularly, cuci regularly, cuci dengan bersih setiap kali. Tapi kalau hampa tak sensitive to fragrance, you can use sanitary pad yang ada fragrance. Sebab sanitary pad yang ada fragrance, ada bau ni, dia boleh menghilangkan atau tak bagi badan kita ataupun bau-bau haid kita ni sampai kepada hidung orang lain lah. Okay. Panty liner Daily V Fresh Super Slim Liner. Okay. Panty liner ni kecil saja. Selalu I akan recommend untuk orang yang ada spotting, untuk orang yang dah hujung-hujung haid, dia tinggal nak tengok, dah nak habis haid, dah nak tunggu masa nak mandi wajib kan. Tengok. Satu tapak tangan saja. For me, sanitary pad ni dulu I suka pakai tau, sebab kita wanita Muslim terutamanya, bila kita keluar kan, kita pergi kerja ke, kita pergi shopping mall kan, kita ada vaginal discharge tau. I tak tahulah hampa aware ke tak. I tak ingat sangat, tapi ada vaginal discharge. Yang ini bukan najis, yang ini kena haram najis, macam tu. Hampa boleh rujuk kepada ustazah. For me, it's very important untuk I pakai panty liner sebelum I keluar pergi shopping mall. Sebab kita ni menitik beratkan solat. So, bila kita keluar pergi mall, kita tetap nak solat. Leceh untuk kita buang panties kita, pergi solat, lepas tu masuk balik bilik ayak, pakai panties balik. So, kalau dengan adanya panty liner ni, pergi bilik ayak, cuci bahagian intim, buang panty liner ni, sarung balik seluar dalam dan boleh solat macam biasa. Seluar dalam tu suci, bersih dan boleh dibawa solat. Kalau kita bawa najis, bawa solat kita tak sah lah. Tak maulah macam tu. Okay? Macam I cakap lah, bila kita pakai, dia akan ada friction tau. Dia akan ada friction dengan bahagian intim kita dan itu boleh merengsakan, irritate, buat kita gatal-gatal, tak selesa. So, I would like to avoid that. Dan kita punya humidity lah, bila tempek ni kan senang berpeluh apa semua. So, it's just my personal preference. Tapi Dr. Izzat, Dr. ONG ada pesan. Memang dia tak recommend pakai panty liner everyday. Pakai panty liner bila perlu sahaja. Okay? I harap adik-adik sekolah lah especially boleh dapat banyak manfaat daripada perkongsian I hari ni. Okay, so sepatutnya dalam almari hampa, dalam loker hampa kena ada 3 jenis pad. Satu pad yang overnight yang panjang sampai 32 cm. Satu lagi pad untuk pakai bila flow biasa-biasa saja. Yang 24 cm pun dah okey, 25 cm pun okey. Yang satu lagi panty liner untuk kita pakai masa hujung-hujung period kita. So takkan nak pakai overnight masa period coek-coek. Pakailah panty liner masa period coek-coek. So kita tak membazir. Dulu I rasa bazir beli banyak-banyak sanitary pad. Kita fikir beli satu saja jimat daripada beli 3. Tapi sebenarnya beli satu hampa akan pakai setiap hari dan cepat juga habis. Beli 3 hampa pakai setiap satu tu ikut kegunaan, ikut timing. Entah-entah 3 pack tu boleh tahan 3 bulan. So jangan kedekut. Mak ayah pun sama, pay attention sebab kadang-kadang anak-anak ni dia malu nak cakap. I dulu I malu nak cakap I tak tahu. So bila lama-lama I belajar sendiri, no one teach me, no one taught me, no one told me how to use a proper ataupun appropriate sanitary pad. I belajar sendiri. Dan memang bila I share dekat I punya Instagram, ramai orang berkongsi benda yang sama. Mereka terpaksa melalui
tragedi bocor depan muslimin, depan budak lelaki, baju merah semua, segan lah. Ada kawan I tu sebab menitik kat lantai. So kita boleh nak elakkan tragedi Oktober sedemikian rupa lah. I harap perkongsian I ni sangat bermanfaat. Kalau bermanfaat, share, komen dekat bawah hampa nak I cerita apa lagi. Dan I harap tak ada jantan-jantan miang lah yang duk menggedik dekat comment section. This is purely educational. I tak ada nak menggedik-gedik. I cerita teluih habak habis semua supaya faham dan tak segan silu dah untuk bertanya kepada mak ayah ataupun cikgu-cikgu ataupun kawan atau senior. Jangan malu, jangan segan. Ini perkara biasa. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.